Tajuk menangani ancaman komunis. Objektif pembelajaran ialah menjelaskan usaha-usaha menangani ancaman komunis di Sarawak dan Semenanjung dan menilai kebesaran tindakan kerajaan menangani ancaman komunis. Gerakan komunis di Sarawak dilakukan oleh CCO yang bertindak melakukan kegiatan serangan dan subversif terhadap orang awam. Terdapat dua bentuk ancaman yang dilakukan oleh CCO, iaitu ancaman gerakan politik dan serangan bersenjata. Melalui gerakan politik, mereka menentang konsep gagasan Malaysia. Hal ini menyebabkan kerajaan Sarawak mengambil tindakan memburu dan menangkap. Tindakan kerajaan tersebut menyebabkan Parti Komunis Kalimantan Utara telah melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk pasukan Oraku dan juga PGRS. Pada 5 Ogos 1952, Komunis telah menyerang kawasan Batu Kintang, Kuching, menyebabkan kerajaan mengambil langkah mengatasi ancaman komunis. Seterusnya kita membincangkan usaha mengatasi ancaman komunis di Sarawak. Antara langkah-langkah mengatasi ancaman komunis ialah kerajaan telah mengadakan gerakan perang saraf. Kerajaan mengadakan perhimpunan awam bagi mewujudkan kesedaran bahayanya komunis. Selain itu, kerajaan juga telah menyebarkan risalah tentang bahayanya ancaman komunis. Kerajaan juga telah mengisahkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis serta menawarkan program pengampunan kepada anggota komunis. Selain itu, kerajaan membangunkan infrastruktur melalui kemudahan penghubungan yang baik kepada penduduk Sarawak. Langkah kedua untuk mengatasi ancaman komunis ialah melalui operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan telah dijalankan melalui 3 operasi, iaitu Operasi Hammer di bahagian pertama dan Operasi Rescop dijalankan di bahagian ketiga, manakala Operasi Seri Aman dijalankan bahagian kedua Sarawak. Operasi Hammer merupakan operasi yang menggunakan kaedah rancangan BRICS di Persekutuan Tanah Melayu bagi digunakan di Sarawak. Pada Julai 1965, kerajaan telah mendirikan penempatan baru untuk seramai 7,500 orang, seramai 1,200 keluarga keturunan Hamka. Diarahkan berpindah ke kawasan penempatan baru sepanjang jalan Kuching Serian yang dikawal sepanjang masa. Penempatan tersebut dikenakan perintah berkurung 24 jam bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis Sarawak mulai terjejas apabila ahlinya ramai ditangkap. Operasi Hammer akhirnya tamat pada 1970, kemudian Operasi Jalan Raja dilancarkan di Nanok Asia Jaya. Pada tahun 1973, Bong Kee Chok, pemimpin komunis, telah menyatakan hasrat untuk berunding dengan Ketua Menteri Sarawak. Hasilnya, seramai 500 ahli komunis telah menyerah diri. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Petinggi Ali Abdul Rahman Yaakob telah menandatangani memorandum persembahan di Rumah Seri Aman. Hasilnya, ramai anggota CCO telah menyerah diri. Akhirnya, kerajaan Malaysia membatalkan Sekatan Keselamatan di Jalan Kuching Serian pada tahun 1980. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaysia, komunis turut mengancam keselamatan negara menerusi Parti Komunis Melayu yang menyerang anggota keselamatan dan orang awam. Komunis telah melakukan serangan hendak terhadap pasukan keselamatan yang mengorbankan nyawa. Misalnya, pada 17 Jun 1968, komunis telah melakukan serang hendak terhadap pasukan keselamatan di Keruh, Perak yang mengorbankan 16 nyawa.
Pada 7 Jun 1974, Komunis telah menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Pada 13 Jun 1975, Komunis telah menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koh Choo Kong dan pemandunya di Ipoh. Selain itu, orang awam juga turut menjadi korban kekejaman Komunis. Misalnya, seorang wanita mati diseksa di Sintok, Kedah pada tahun 1969. Di samping itu, kemudahan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan keretapi diletupkan dan periuk api dipasang sepanjang Jalan Canggung, Kedah. Pengeboman Tugu Negara oleh Komunis. Pada 26 Ogos 1975, PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan PKM ini telah mengebom tempat awam, menimbulkan kemarahan rakyat terhadap Komunis. Rakyat telah mendesak kerajaan mengambil tindakan tegas dengan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri, iaitu ISA. Oleh itu, pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat khidmat persikan untuk mengawasi kegiatan Komunis. Antara langkah melindungi rakyat ialah kerajaan menjalankan strategi counterinsurgency, iaitu kerjasama antara pasukan keselamatan ahli politik agensi kerajaan bagi melindungi ancaman Komunis. Antara langkahnya ialah kerajaan telah mengadakan perjanjian kerjasama sempadan Malaysia-Thailand bagi melindungi Komunis pada 1976. Akhirnya, pada tahun 1989, PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata dan memusnahkan Jangka Sama melalui perjanjian di Hanai. Kesimpulannya, kita perlulah berbangga dan bersyukur kerana usaha menghapuskan Komunis berjaya mewujudkan keamanan kepada negara.